tentang apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? Saya. FPK bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan berjiwa mulia melalui pendidikan yang merangkumi 4 aspek. Yang pertama, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Betul tu Najah. FPK juga bertujuan untuk melahirkan rakyat yang seimbang dan dapat mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Hai korang, korang tahu tak pendidikan di Malaysia ni merupakan kepentingan awam? Selain itu, sistem pendidikan di Malaysia ni merupakan antara sistem terbaik di dunia. Jadi, untuk menghadapi cabaran ala baru, sistem pendidikan yang bagus amatlah penting bagi sebuah negara. Kerana mempunyai sistem yang bagus mampu melahirkan masyarakat yang mampu menempuh cabaran alaf baru. Korang semua tahu tak apa itu cabaran alaf baru? Cabaran alaf baru merupakan cabaran yang datang daripada pembangunan yang drastik dalam 3 faktor utama. Antara 3 faktor utama ni adalah daripada aspek ekonomi, aspek budaya serta politik. Daripada 3 ini mampu melahirkan pelbagai banyak masalah. Antara masalah yang mampu dilahirkan daripada 3 aspek ni adalah rohani, akhlak, sosial, politik, ekonomi serta sains dan teknologi. Daripada semua aspek ini, antara cabaran yang besar boleh dihadapi oleh para pendidik adalah pembinaan budaya ilmu. Jadi, mesti korang semua tertanya-tanyakan, apa itu pembinaan budaya ilmu? Pembinaan budaya ilmu ni adalah salah satu masalah yang perlu dihadapi oleh pendidik dalam melahirkan generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan. Korang semua tahu tak, ilmu merupakan faktor terpenting dalam memastikan kehidupan kita berjaya, kehidupan kita tenang dan negara kita mampu berdaya saing. Okey, antara cabaran lain yang bakal dihadapi oleh para pendidik adalah pembudayaan masyarakat. Kemajuan sesebuah negara tidak bermakna sekiranya tiada keseimbangan di kalangan masyarakat. Jadi, para pendidik haruslah memainkan peranan yang penting dalam melahirkan masyarakat yang seimbang. Jadi, kita telah mendengar pelbagai cabaran di dalam artikel ini. Jadi, apakah peranan para pendidik? Mesti korang semua nak tahu kan? Jadi, tunggu jap. Okey, seterusnya kita akan bagi pada pembinaan budaya ilmu. Okey, apa yang pendidik perlu lakukan dalam merealisasikan pembinaan budaya ilmu ini ialah first, teknologi, iaitu setiap daripada mereka perlu tahu mengendalikan dan menggunakan setiap teknologi yang akan datang. Hal ini kerana setiap dari mereka akan menjadi petunjuk ataupun akan menjadi sebagai panduan pada murid mereka dalam menggunakan teknologi yang akan datang. Yang kedua, berfikir. Maksudnya cara berfikir yang sangat kritis. Okay, apa yang perlu dilakukan ialah mereka perlu membuatkan murid mereka juga berfikir dengan matang, dengan baik dan dengan elok. Sebagai contoh, jika diberikan suatu ilmu tentang sains, anak murid mereka perlulah mampu untuk menghuraikan dan mengetahui ilmu di sebalik sains tersebut. Okey, yang ketiga ialah menterjemah ilmu. Okey, setiap daripada ilmu ni perlu diterjemah berdasarkan beberapa konsep, iaitu learn to know, iaitu mengetahui ilmu yang hendak dibelajar. Learn to do, iaitu belajar untuk mahir. Yang ketiga, learn to be, iaitu belajar untuk membentuk diri. Yang keempat, learn to live, iaitu belajar untuk menjadi panduan dalam hidup ini. Okay, start dari ini sangat penting supaya setiap aspek pembelajaran itu dapat dipupuk dan diterapkan dengan sebaiknya. Okay, yang keempat, menerapkan nilai murni. Okay, setiap pendidik sentiasa perlu diingatkan supaya nilai murni sangatlah penting dalam mendidik anak murid akan datang. Sesungguhnya kita manusia tidak akan pernah lari daripada nilai murni.
ilmu yang kita dapat pasti akan ada nilai murni yang diterjemahkan di sebalik ilmu tersebut. Sebagai contoh, kita dapat lihat, sebagai contoh ambil contoh sains, fotosintesis. Fotosintesis, apa yang kita dapat lihat, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup, tapi tumbuhan juga akan memerlukan apa yang ada di sekeliling dia juga untuk hidup. Sebegitu juga manusia, kita hidup bukan hanya kerana diri kita sendiri, tapi malahan kita hidup untuk memberi manfaat pada orang lain. Dan kita juga perlu diingatkan bahawa diutusnya Nabi ke satu kaum yang dinamakan Arab Jahiliyah adalah kerana untuk menyempurnakan akhlak mereka, sebagai apa yang disebut Rasulullah SAW, fabu'istu liyutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Yang terakhir ialah kemahiran untuk diri ini ada dalam industri. Sebagai contoh, setiap daripada kita perlulah ada ilmu praktikal untuk kita berjaya menempatkan diri kita di dalam industri untuk beri sumbangan kepada negara. Sekarang kita akan pergi kepada pembudayaan masyarakat madani. Apa yang setiap pendidik perlu buat supaya objektif yang kedua ini, atau di mana yang boleh saya cakap langkah yang kedua ini direalisasikan atau dipenuhi, adalah dengan yang pertama, iaitu menerapkan keimanan, supaya pengetahuan dan keimanan yang ada dalam diri setiap generasi itu seimbang. Yang kedua, perkembangan pemikiran, iaitu setiap pemikiran generasi akan datang perlulah sentiasa berkembang dari segi emosi, intelektual dan sebagainya, supaya setiap pemikiran itu dapat digunakan, dapat menghasilkan sesuatu idea ataupun sesuatu penyelesaian bagi suatu cabaran yang akan mendatang. Yang ketiga iaitu sosial. Setiap generasi pula perlu dipersiapkan diri mereka dalam ilmu sosial. Hal ini kerana setiap pelajar itu sendiri sangat kurang cara ataupun teknik untuk bersosial, kerana mereka lebih cenderung untuk melakukan semua perkara di alam maya. Perkara ini perlu dielakkan supaya pelajar tidak berasa kekok untuk berkomunikasi dan untuk berbincang dalam suatu hal atau suatu kemaslahatan. Yang terakhir, akhlak. Setiap dari mereka perlulah mempunyai akhlak yang sangat tinggi dan luhur, supaya diri itu dibentuk dengan baik dari dalam dan juga luar. Nasrin, agaknya apa cabaran FPK pada abad ke-21 ni? Rasanya cabaran yang paling mencabar dihadapi oleh pihak guru. Kenapa pula? Baiklah, mari saya terangkan. Guru memainkan peranan yang penting dalam membantu proses pembangunan pelajar untuk mendepani cabaran global abad ke-21. Antara cabaran yang mereka hadapi ialah kurang bahan mengajar, kekangan masa serta kurangnya pengetahuan tentang pembelajaran abad ke-21. Saya kurang faham lah. Boleh awak terangkan tak macam mana guru itu memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan murid? Pertama sekali, guru perlu memastikan cara penyampaian dan bahan pembelajaran bersesuaian dengan pelajar pada masa kini. Serta guru juga perlu membantu para pelajar untuk berfikir di luar kotak. Jadi, pada era globalisasi ini, guru perlu memantapkan diri dengan ilmu, teknologi dan komunikasi. Oh, macam tu. Guru juga boleh mengajar dalam bentuk permainan seperti Kahoot ataupun permainan digital popular pada masa kini iaitu Among Us.
Pada minggu lepas, saya ada terbaca satu berbenang di Twitter mengenai seorang guru mata pelajaran bahasa Inggeris yang menggunakan permainan digital Among Us dalam pembelajarannya yang hanya memerlukan semua pelajar berinteraksi antara satu sama lain menggunakan bahasa Inggeris sahaja. Menarik, bukan? Melalui permainan seperti itu, pelajar dapat mempraktikkan secara tidak langsung bahasa Inggeris sesama sendiri dan juga dapat memupuk semangat untuk belajar bahasa Inggeris. Wow, menariknya. Guru tersebut sangat kreatif untuk menarik minat pelajar untuk belajar serta dapat membuat pelajar itu untuk berfikir secara kritis. Betul tu, saya setuju Nasrin. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh guru dalam menyokong matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dalam abad ke-21 adalah kekangan masa. Kekangan masa menjadi halangan dalam mempraktikkan pembelajaran abad ke-21 kerana aktiviti berkumpulan selalunya mengambil masa lebih lama berbanding pembelajaran secara tradisional. Betul tu Najah. Sebagai contoh, kita ambil permainan Among Us. Permainan itu mengambil masa yang lebih untuk menghabiskan satu pusingan. Selain itu, permainan itu juga tidak berteraskan silibus yang telah ditetapkan oleh KPM, tetapi hanya untuk membiasakan para pelajar berinteraksi menggunakan bahasa Inggeris. Akhir sekali Nasrin, cabaran yang dihadapi oleh guru ialah kurangnya pengetahuan dan kemahiran dalam pembelajaran abad ke-21. Apatah lagi ketika dunia sedang dilanda pandemik coronavirus yang menyebabkan kesemua pembelajaran diadakan secara atas talian. Pengetahuan dan kemahiran guru sangatlah penting dalam bidang ICT dan dalam mempelbagaikan aktiviti pembelajaran secara atas talian. Antara alternatif yang dapat diambil oleh pihak KPM untuk membantu guru dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan tentang pembelajaran abad ke-21 adalah dengan melakukan bengkel atau kursus tentang kaedah pembelajaran abad ke-21 ataupun platform yang boleh digunakan oleh para guru untuk melaksanakan proses pembelajaran abad ke-21. Wow, banyak juga pengorbanan guru dalam melahirkan insan yang seimbang dan berakhlak mulia. Terima kasih guru.